Assalamualaikum dan salam bahagia saudara dan saudari yang dihormati sekalian. Dalam semangat pagi pada pagi ini, saya akan memperkatakan tentang macam mana cara untuk berhadapan dengan masalah. Dan kadang-kadang masalah itu bukan saja daripada kita, tapi daripada orang lain. Dan kadang-kadang masalah itu juga adalah daripada kita sendiri. Kita sendiri terpaksa membuat masalah. Kalau kita tidak membuat masalah, kita tidak akan berjaya dalam hidup. Jadi masalah itu ada banyak peringkat. Satu, masalah yang datang daripada orang lain. Satu lagi, masalah yang datang dengan sendiri begitu. Kita tidak melakukannya. Dan satu lagi adalah masalah yang kita sendiri terpaksa membuat masalah kerana kita mau berjaya. Kalau kita tidak membuat masalah, kita tidak berjaya. Saudara dan saudari yang dihormati sekalian, cara untuk berhadapan masalah, kalau masalah itu berlaku secara dari pihak lain yang membuat masalah kepada kita, atau masalah itu yang datang dengan secara spontan begitu, tiada pelakunya, tapi ia merupakan pelengkapan hidup, terdapat di mana-mana sahaja, tanpa orang melakukannya, tapi kita akan bersua dengannya kerana ia berada di tepi kita, ia berada dalam masyarakat, dan ia berada di mana-mana saja. Kalau masalah begini, kita pasti berhadapan dengannya. Bukan lari daripada masalah seperti ini. Masalah orang yang melakukan masalah kepada kita, atau masalah yang kita dapati dalam masyarakat, kita pasti berhadapan dengan masalah-masalah itu dengan sikap sabar, sikap teguh, dan bijaksana. Ini adalah caranya untuk nak menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Kerana kalau kita lari, artinya kita akan kalah dan hidup kita akan sengsara. Sedangkan satu lagi masalah yang bukan daripada orang lain yang melakukan masalah itu kepada kita, dan juga bukan juga yang terdapat di mana-mana, masalah biasa yang terdapat di mana-mana, yang kita boleh berjumpa di mana-mana masalah itu. Tapi kita sendiri terpaksa membuat masalah itu. Kenapa? Kenapa kita kena buat masalah? Perlukah kita membuat masalah untuk hidup kita? Ya, kadang-kala kita sendiri perlu dan terpaksa membuat masalah itu. Kalau kita tidak membuat masalah, kita tidak akan berjaya. Seperti dalam perniagaan. Saudara mula perniagaan, dan ada perniagaan baru yang penuh dengan masalah, yang penuh dengan persaingan, yang penuh dengan rentangan, dan Anda tidak ada uang begitu banyak, modal sedikit saja. Anda pasti menanggung resiko, bukan masalah kecil, resiko besar untuk menceburi satu bidang perniagaan yang lebih besar. Ini sudah tentu masalah. Masalah lebih besar. Mungkin merupakan musibah pun. Mungkin merupakan malapetaka pun. Sekiranya Anda menceburi bidang perniagaan baru. Tetapi sudah tentu kalau Anda bijaksana, kalau pandai mengurus untuk berhadapan dengan masalah-masalah macam ini, Anda akan berjaya. Anda akan berjaya. Dalam zaman COVID begini masalah, apakah kamu akan berdiam diri menunggu sahaja pelanggan datang kepada kedai, supermarket, atau apa saja yang projek perniagaan yang kamu lakukan? Apakah tidak mau ada inisiatif-inisiatif baru untuk menyemarakkan perniagaan Anda pada era COVID ini? Sudah tentu tidak. Kalau Anda berdiam diri, mendekap diri begitu sahaja,
menunggu orang datang ke tempat perniagaan kamu, kamu tidak akan berjaya. Dengan itu perlu cari kebijaksana tertentu untuk berhadapan dengan masalah-masalah yang ada, khususnya kalau ada baru saja terlibat dalam perniagaan yang terpaksa menanggung risiko, yang terpaksa menanggung masalah-masalah besar. Dan salah satu caranya adalah pada zaman ini kita tidak boleh bergantung perniagaan orang, ramai orang berkurung di dalam rumah, ramai orang duduk di rumah tidak keluar, seperti di Bangkok ini kan. Penduduk Bangkok ini sendiri di tengah kota Bangkok tidak lagi seperti dulu. Supermarket, hypermarket sudah tidak ada orang begitu ramai. Dengan itu tiada cara bagi Anda kecuali mencari jalan untuk mempopularkan, untuk memperkenalkan perniagaan Anda dalam internet. Dan salah satu cara yang paling efektif pada waktu ini yaitu berusaha membuat konten, membuat kandungan mengenai perniagaan Anda untuk disiarkan dalam internet, untuk disiarkan di Facebook terutamanya, di YouTube dan terutamanya, dan lain-lain social media. Ini adalah cara yang berkesan untuk membuat perniagaan yang berisiko, yang mempunyai masalah besar pada waktu ini. Okey, saya harap kamu bisa menangkap bahawa masalah itu ada 3 kategori yang saya huraikan di sini. Akhir sekali saya menjelaskan di sini bahawa bagaimanapun kalau bukan dalam hal-hal kamu membuat projek baru, perkara-perkara baru yang berisiko, janganlah sama sekali kamu sendiri membuat masalah. Karena kalau kamu membuat masalah dalam hidup, bukan berarti untuk nak berniaga secara berisiko, tapi hanya suka-suka mencipta masalah untuk kamu sendiri. Pergi pinjam duit orang, pergi kacau orang situ, pergi macam-macam buat perkara-perkara yang tidak bagus, yang menjadi masalah kepada diri kamu sendiri. Kamu harus mengelak dari perkara itu. Kalau tidak, hidup kamu akan menjadi susah sampai akhir hayat. Terima kasih kerana menonton dan kita berjumpa lagi di bahagian semangat pagi esok. Sekian wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.